Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan beriman, menyebut beriman dengan Allah, wa hum la yaftanu, sedangkan mereka ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tuan. Jadi maknanya menjadi kebiasaan, apabila Allah makin sayang, Allah uji dia. Makin dekat makin teruk dia. Tak payah jadi dekat dengan Allah lah. Kalau macam tu teruk kena uji. Tak ada tuan-tuan, kesan di akhirat lebih besar. Ya tak? Orang yang sangat sayang kepada satu orang hatta boleh menggadaikannya nyawa. Besar menggadai nyawa tuan-tuan. Tapi kalau anak lemas, apa ibu buat? Seorang ibu yang tak pandai berenang pun sanggup pergi terjun menyelamatkan anaknya. Ini nilai sebuah kasih sayang, sekalipun terpaksa berkorban, susah payah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, menjadi kebiasaan. Orang yang Allah sayang, Allah akan uji. Dan kadang-kadang ujian itu berat-berat, dan sehingga menyebabkan boleh jadi mati. Allahumma tuan-tuan. Jadi kita kesimpulan yang terakhir daripada perbincangan kita. Ya. Boleh tanya? Boleh. Surah Al-Fatihah kalau boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tengok ayat daripada ayat 1 masuk auzubillahi minasyaitonirrajim, itu semuanya petunjuk. Ya. Kenapa di sini kita minta kepada Allah lagi? Kenapa Allah kata tunjuk? Kalau kita tengok ayat lain dalam Al-Quran, macam apa, mengikut lisan Nabi Isa, inna rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Yang ni lagi banyak dia tak sebut hadza siratul mustaqim. Dia kena tuntut, disuruh kita minta ihdinas siratal mustaqim. Baik. Terima kasih. Dalam rahsia-rahsia tentang perkataan pemilihan kalimah-kalimah dalam Al-Quran ini, tuan-tuan, boleh rujuk dalam satu orang nama Dr. Fadil Samirai. Masya Allah tuan-tuan, dia punya, kalau soal haji ni memang kenapa di sini guna ihdi, kenapa di tempat lain guna lanah dian nahu, hidayat, kan? Katanya hampir sama, tapi kenapa bahasa ini diguna, kenapa ini diguna tuan-tuan? Maka Syekh Fadil Samirai, Masya Allah, dia punya itu. Sehingga Ustaz Muhammad Ali, biasa dengar Muhammad Ali yang ada datang ke Malaysia. Muhammad Ali masyhur, dia Melaka. Muhammad Ali Khan, baru ni datang ke masjid wilayah Ustaz. Ya. Jadi dia pun merujuk kepada Syekh Dr. Fadil Samirai. Memang kita terkagum dengan ulasan-ulasan. Jadi soal haji itu kenapa begitu, tuan-tuan, rujuk kepada beliau punya ulasan, Masya Allah. Tapi Ustaz kira dalam surah Al-Fatihah ini yang banyak sekali rahsianya. Di awal-awal ni Allah menceritakan tentang kehebatan dia dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua sekali itu Malik Yaumiddin, itu semua cerita kehebatan dia sendiri. Kemudian barulah masuk kepada Iyyaka na'budu, kepada kamu aku sembah. Dah cerita tadi kebesaran Allah, maka ya Allah kami merujuk kepadamu, kami sembah kepadamu, dan mintalah kemudian ihdina, mintalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sila rujuk dalam YouTube banyak Dr. Fadil Samirai, orang Mesir, tapi Ustaz tengok ada sebahagian telah diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin tidak menjawab sepenuhnya, tapi insya-Allah dicuba dululah kalau seperti itu. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan, jadi Ustaz minta maaf dan lebih kurang, barangkali ada perkara boleh kita manfaatkan bersama. Kalau tak boleh terbuang jauh-jauh lah, tak apa. Cuma insyaAllah harap-harapnya pertemuan kita ini akan memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah baik amalan kita. Khususnya Ustaz pun kena bersedia, tuan-tuan bersama bersedia untuk apa? Satu kehidupan selepas mati. Mati itu pasti, tak kira siapa-siapa pasti akan mati, tetapi selepas mati cerita kita yang sebenar, yang mana tidak ada khalidina fiha abada, selalu ada Al-Quran sebut dia akan kekal selama-lamanya.
sekarang ini 60-70 tahun sama dengan 90 minit akhirat. Tapi di akhirat tidak ada had masa lagi sampai bila-bila. Itu tuan mudah-mudahan Allah beri manfaat kita bersama. Sama di sini untuk kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Rasulullah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan. Jadi sama-sama kita berharap agar ini menjadi pedoman kepada kita menghidup ini, insyaAllah. Sebelum saya tutup, ada apa-apa pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Next meeting will be announced next month, early next month, insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ada satu skill lah, biasa lah. Orang-orang Syiah, dia apa nama, hina ataupun dia kafirkan Khalifah yang 4 tu. Yang Ustaz mention just now, dia Khalifah yang 4 tu adalah digaranti masuk syurga. Soalan saya, macam mana kita nak patahkan hujah-hujah ahli Syiah ni yang apa nama, mengkafirkan yang dah garanti masuk syurga? silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya Syiah ni satu yang Ustaz amat minat dan berkali-kali Ustaz berceramah tentang Syiah ni. Maksud minat tu bukan minat Syiah, minatnya lawan Syiah. Baik, tuan-tuan, masalah Syiah ni kalau tuan-tuan dengar, banyak benda, dua sahaja yang paling besar. Ada dua. Yang pertama sekali masalah Quran. Quran Syiah, dia kata Quran ini berubah. Ini akidah dia. Benda lain itu benda-benda yang kita kira furuk-furuk, mana cabang-cabang. Tapi usul yang asalnya ada dua. Pertama Quran. Syiah kata Quran berubah. Kita kata Quran tak berubah. Berubah bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Berubahnya sebanyak ayat dia ada 17,000 ayat. Kita ada 6,236. Tuan lepas ni beli kereta baru nombor ni 62336. Jadi Syiah tidak, tuan-tuan. Dia ada 17,000 ayat. 3 kali ganda. Kat mana Quran itu? Syiah kan kata, tak adalah, kami Quran itu juga kami pakai kat Iran. Bohong, tuan-tuan. Dalam kitab nombor 1 dia, Ustaz dah rujuk dah pun. Kitab nombor 1 dia kata 17,000 ayat. Nak letak kat mana? Kitab nombor 1 dia nama apa? Kitab Usul Kafi yang dikarang oleh Kulaini. Dan sama taraf dengan kita Sahih Bukhari. Kita ada Quran dah. Yang kedua adalah Sahih Bukhari. Hadis yang nombor 1 apa dia? Itulah Al-Kulaini namanya. Hadis dia Al-Kulaini Usul Kafi. Kata apa? Dia kata Quran 17,000 ayat. Allahumma tuan-tuan, dahsyat semua Syiah ni. Satu. Yang kedua sahabat. Sahabat Nabi semua kafir. 3 orang yang tak, termasuk Ali 4. Ya. Ini dalam kitab dia, tuan-tuan, bukan main-main. Kafir semua sekali. Yang tidak ialah Miqdad, Abu Dzar dan Salman, Sayyidina Ali 4. Yang lain kafir semua sekali. Ustaz ada bukti kah? Ada. Dalam kitab nombor 1 dia tulis Usul Kafir Kulaini sebut demikian. Allahumma tuan. Bila Ustaz baca dada, Allah, manusia apa macam ni. Yang dia cakap 4 tu kan, mana yang 4 sahabat tu, itulah. Kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, dia marah benar kerana merampas hak Ali. Kita kata Ali termasuk di kalangan para sahabat Nabi yang kita muliakan, sama juga. Dia kata tak, Sayyidina Ali imam, bahkan maksum. Sama dengan Nabi pula dah, sama maksum. Ada pernah kita kata bahawa Abu Bakar, Umar, Uthman itu maksum? Tak ada. Mereka ada salah silap yang Allah SWT ampunkan, mudah-mudahan begitu. Sama nasib biasa. Tetapi dia kata Sayyidina Ali adalah maksum, tidak terkena dosa. Dan imam 12. Allahumma. Jadi itu masalah Syiah. Tuan-tuan, Ustaz minta saran, Ustaz ni mesti belajar. Ada beberapa pelajar Ustaz telah menjadi Syiah. Dan tuan-tuan, sekali dia menjadi Syiah, tuan-tuan, dia tak akan kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan Ustaz minta sangat-sangat, dia akan lepas ni berbeza sembahyangnya, berbeza semua sekali lah, akan berbeza. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak, sila semak anak-anak tersebut.
macam mana dia punya pengajian di universiti masing-masing lah. Sekarang kuatnya di UTM Skudai, di UITM Shah Alam, di UM fakulti lain, bukan fakulti akademik Islam Pak Ustaz, fakulti lain. Memang kuat dia punya penyebaran secara bawah tanah gitu. Tapi kita mana menentang jelas perkara tersebut, tapi perlu ada satu penguatkuasaan lah supaya menangkap orang seperti ini. Sebab dia akan merosakkan masyarakat. Jadi kalau Quran sudah berubah, kalau sahabat sudah kafir, apa nak kata kan? Jadi sudah tidak ada lagi lah. Jadi itulah hakikatnya yang berlaku kepada golongan kaum Syiah. Itu tuan soalan tadi mengenai macam mana nak kata kita berpegang kepada hadis yang Rasulullah kata. Maka bila Rasulullah umumkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, apa semua itu kita terima sebagai itu hadis yang sahih menyebutkan bahawa itu adalah mubasysyirin bil jannah, orang yang dikhabarkan mendapat berita gembira menjadi ahli syurga di atas muka dunia. Masalah Syiah tak percaya, suka hati dia lah. Memang dia kafirkan pun. Bukan kata serta syurga tadi, memang dia mengkafirkan para sahabat. Kenapa? Kerana tidak menerima tentang imamah, keimaman Ali. Dia bukan panggil sahabat, dia panggil imam. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar, fikir syarajik ni. Zaman Sayyidina Umar telah hantar satu bala tentera yang jaraknya daripada Madinah ke Baitul Maqdis, menakluk Baitul Maqdis tahun 15 Hijrah ke sana sejauh 1127 km lebih kurang. Berjalan dengan tentera tersebut bagi menakluk Baitul Maqdis di zaman Sayyidina Umar. Kalau orang ni kafir lah tuan-tuan, Allah apa cerita sejauh itu nak pergi dah, meninggalkan kota Madinah itu semata-mata kerana nak menyebarkan benda tak betul. Allah tidak sekali lagi tuan-tuan. Ini sahabat Nabi yang berkorban. Mustahil mereka ini seperti mana didakwa oleh Syiah. Itu tuan, banyak cerita Syiah tak payah dengar lah. Dengan dua saja itu, mereka itu meyakini bahawa Quran berubah dan juga mereka yakin tentang sahabat Nabi adalah kafir. Boleh tuan? Ya, silakan. Dah habis penjelasan tadi? Ya, boleh. Tadi saya nak tanya, dalam Al-Quran, dia certain ayat tu dia menunjukkan kepada disebut itu munafikun. Certain ayat tu dia sebut al-kafirun. Dan certain ayat tu dia tunjukkan kepada musyrikun. Ada beza ke Ustaz tiga-tiga ni daripada baik. Okey. Al-kafirun dan musyrikun itu bersalah satu golongan lah. Mana kafir, mana yang tidak Islam, musyrikun orang mensyirikkan Allah termasuk golongan kafir lah. Munafiqun, dia ada dua golongan. Munafik zaman Nabi ialah munafik yang mana tidak beriman. Nah, satu. Yang kedua munafik sifat. Munafik sifat ni dia ada sifat munafik idza haddatsa kadzaba, dia bercakap bohong. Kalau dia beri itu minaqan, bila beri amanah dia khianat. Apabila wa'ada akhlafa, bila berjanji dia tidak tunaikan janji tersebut. Itu sifat-sifat munafik. Iaitu belum kafir, tetapi dia bersifat salah satu ibadah munafik. Tapi zaman Nabi munafik memang kafir. Mana munafik dalam akidah. Zaman sekarang saya rasa kalau orang Islam kalau ada sifat munafik ini. Tapi sifat munafik itu perlu dijauhi juga. Jadi maknanya golongan munafik ini zaman Nabi kafir, zaman kita ini dia kena menjauhi sifat-sifat tersebut. Boleh ya? Jadi maknanya walaupun ada sedikit perbezaan. Dia possible dia itu Islam tapi dia bersifat munafik. Iya, bersifat munafik. Tapi bahaya jugalah. Sebab sifat itu sifat munafik itu jadi sifat itu teruk. Kalau zaman sekarang ni kita nak mengenalkan orang itu munafik. Ada sifat itulah. Kalau zaman Nabi itu sebabnya mereka bermuka-muka kerana nak merosakkan Islam. Jadi dia sebenarnya dia kafir tapi dia menunjukkan sifat sebagai Islam. Tapi pada dalam hatinya kafir itu munafik. Zaman Nabi SAW. Ada kalanya bila orang kita cakap dia kata munafik dia begitu. Sifat. Dia macam tuduh kita itu. Sifat itu. Jadi ya tak bercakap hanya sebenarnya berat kan. Tapi sifat itu betul. Maknanya berbohong kan sifat munafik lah. Berbohong, tidak amanah, mungkir janji. Kalau bergaduh melampau, idza khasama fajar. Mana bergaduh tu sampai walaupun benda kecil sangat tapi dia bergaduh sampailah habis-habisan. Itu antara sifat-sifat munafik. Boleh tuan-tuan kan?
Jadi Ustaz tu boleh sebagai akhirnya tuan-tuan, sama-sama Ustaz ni ada CD bacaan Ustaz 30 juzuk. Jadi dibuat oleh masjid apa nama, Seksyen 14 Masjid Bulan, Tuan Abdul Aziz. Dibuat satu juzuk untuk orang awam. Mana tuan-tuan kalau duduk dalam kereta tuan boleh dengar satu juzuk saya mana 30 hari habis 30 juzuk. Itu dibuat begitu. Jadi tujuannya supaya dalam masa sebulan boleh khatam bersama-sama dengan CD lah, maksudnya kita baca dan CD itu baca, maka itu bacaan Ustaz. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak boleh ambil depannya lah, itu bacaan untuk RM30. 30 Singgit sejuzuk. Okay. Itu asalnya Masjid Bulan buat untuk sahabat Quran. Itu asalnya. Jadi tujuannya untuk orang awam supaya dapat belajar baca Al-Quran. Itu pola untuk. Baik, jadi setakat ini insya-Allah ada pertemuan lain insya-Allah kita jumpa lagi. Aku boleh ada wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatikanlah kami Al-Quran. Berilah petunjuk kepada kami Al-Quran. Hidayahkanlah kami Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk baca Quran siang dan malam ya Allah. Lemburkanlah hati-hati kami ya Allah untuk memuaskan kebenaran pada Al-Quran ya Allah. Kami meyakini bahawa ya Allah, apabila kami menurut perintah-Mu dalam Al-Quran, perintah Rasul-Mu, kami akan berjaya di dunia akhirat ya Allah. Walhiqna bis-salihin ya Allah, dan golongkanlah kami bila kami mati di kalangan orang-orang salih yang diterima dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan saya persilakan pada Ustaz dan Datuk dan Datuk-Datuk dan tuan-tuan serta puan-puan supaya pergi ke belakang sana untuk menikmati jamuan makan. Dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawyer yang mana? Tak ada raya. Lawyer yang mana? Alhamdulillah. Yang buat mana tu? Apa maksudnya tu? Baru dah. Satu sombong tu. Gini. Banyak menandu lah tu. Pak dia tapi kalau dicerai dia tercon. Nak bercerai pun dicerai kan? Ini aja. Saya lagi sekali ya. Sampai pilih jauh. Apa boleh ya? RM30. Tak payah register lah. Beli. Ya? Orang tak mesti. Siapa ni? Kat dalam beg ni. Boleh? Ya ke? Tak boleh Kan? Tinggal. Tak tahu cerita ni. Kita sebut kata ni kita ustaz bagi. Wah. Wah,
Lagi siapa? Tanya banyak. Tanya mana ini? Jauh-jauh juga. Okey. Yang anak. Oh, anak tadi tak boleh tanya. Tak boleh. Ada dibawa tadi pergi ke. Oh, dah tengok lah.
dan juga buah. Okey, saya tak datang. Wah, 17 dah sampai. Itu nak aku dapat kontrak, Pak. Tu nak cari 330. Pakai Sona. Itu nak ada kapal tu? Ya. Kapal apa nama? Skomi ke yang mana? Yang Australia tu. Dia cakap West Indies. Maintain operation. Kau pergi cari benda tu. Tempat yang tak ada. Macam IDP cakap manggil apa cerita? Kalau nak cek manggil kat Muar tu kamu sih. Cek pula. Kata manggil beli pada Thailand. Thailand pun masa tu kamu sih. Kamu apa? Kat sikit 20 tan. Kargo dulu. Ha. 20 tan kat manggis ni kargo. Oh, kargo. Actually kargo. Kargo is like electronic thing lah. No tauke, no. Real solid. Whatever the cargo lah. Mereka orang tu lah. Dia kargo. Tak apa Cina. Tak sampai begitu itu dia. Dia kargo tu kami discuss lah what kind of thing ni. What happened juga. Awak tu. Bayar orang yang inilah kisah. Workshop bayar home tak tahu lah. Baik. Sebenarnya saya masuk area itu Malaysia dia 6.